kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia menunjukkan tren yang membimbangkan. Perkenalan. Dalam meniti harus kemodenan, kesihatan mental merupakan tuncang utama dalam merealisasikan hasrat negara menuju ke arah negara yang lebih maju. Tahap kesihatan mental masyarakat yang baik akan memberikan impak positif kepada sesebuah negara di samping melahirkan individu yang lebih sejahtera. Tambahan pula, pihak kerajaan perlulah membentuk satu dasar kesihatan mental negara melalui Kementerian Kesihatan Malaysia bertujuan untuk membangunkan sebuah negara yang lebih sihat. Oleh itu, esei ini telah dipilih untuk memperihalkan tentang dasar awam iaitu dasar kesihatan mental negara. Latar belakang, dasar kesihatan mental negara umumnya dibangunkan sebagai asas sebagai strategi dan berfungsi sebagai hala tuju untuk merancang dan melaksanakan dasar kesihatan. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan kesihatan mental dan kesejahteraan rakyat Malaysia dan membantu meningkatkan perkhidmatan psikiatri untuk orang berisiko tinggi mengalami masalah mental atau untuk orang yang mengalami gangguan mental. Pada tahun 2015, Jawatan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan mengkaji tahap kesihatan mental untuk golongan dewasa seramai 29,460 responden berumur di atas 16 tahun dan peratusan diterima sebanyak 82%. Hasil tinjauan adalah melibatkan isu utama iaitu kemurungan, kebimbangan dan tekanan kepada golongan dewasa. Hasil ini juga mendapati golongan di kalangan bumi putera lebih tinggi menghadapi masalah kesihatan mental dengan 41.1% dan diikuti kaum lain-lain 27.8%, manakala India 28.9% dan China 24.2%. Daripada tinjauan status perkahwinan, golongan bujang adalah yang tertinggi dengan 32.1%, diikuti balu duda bercerai sebanyak 29.3% dan 29.3% bagi golongan yang sudah berkahwin. Walau bagaimanapun, isu kesihatan mental ini mampu membekalkan dan memberi pemulihan yang berkualiti yang baik kepada mereka yang mengalami gangguan kesihatan mental. Apakah itu dasar kesihatan? Dasar kesihatan adalah satu perancangan yang dirangka bagi mencapai tahap kesihatan yang mampu memberi rawatan kesihatan yang baik kepada masyarakat. Ia adalah usaha murni kerajaan untuk meningkatkan tahap kesihatan dalam kalangan masyarakat. Salah satu dasar kesihatan yang telah dirangka adalah dasar kesihatan mental negara. Dasar kesihatan mental ini telah dipandang ringan, tetapi disebabkan oleh terdapat banyak kes melibatkan kes mental, oleh itu satu dasar telah dirangka, iaitu dasar kesihatan mental ini adalah satu dasar yang memfokuskan kepada kesihatan mental. Ia merupakan satu dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertujuan membina masyarakat yang seimbang dan sihat mental, menekankan promosi kesihatan mental dan pencegahan masalah psikososial. Dasar ini juga bertujuan menyediakan asas untuk membangunkan strategi dan berfungsi sebagai hala tuju untuk merancang dan melaksanakan program kesihatan bagi membantu meningkatkan kesihatan mental dan rohani mereka yang berisiko atau mengalami gangguan mental dan berfungsi untuk memberi penjagaan dan perlindungan dalam keluarga, komuniti dan institusi berkaitan. Kesihatan mental ialah melibatkan kebolehan individu, persekitaran dan kumpulan untuk berkomunikasi bagi menggalakkan kesejahteraan umum dan fungsi optimum bagi mencapai matlamat seseorang individu maupun kumpulan yang konsisten demi keadilan. Klasifikasi dasar kesihatan mental negara dalam usaha memastikan kesihatan masyarakat Malaysia berada pada tahap terbaik
Kementerian Kesihatan telah melaksanakan misinya untuk menjalin perkongsian dalam bidang kesihatan bagi mempromosi dan menyokong masyarakat supaya mereka melihat kesihatan sebagai sesuatu yang penting dan perlu diambil perhatian. Tindakan positif perlu diambil bagi memastikan kesihatan berada di tahap yang optimum, seterusnya menikmati kualiti kehidupan yang lebih selamat dan lebih baik. Ianya penting bagi meminimumkan permasalahan kesihatan. Kesihatan mental merupakan isu yang sangat penting dalam kehidupan seharian dan perlu diberi perhatian sewajarnya. Sekarang adalah masa yang tepat untuk Malaysia mengambil segala tindakan yang tepat bagi merealisasikan segala aspirasi. Segala promosi-promosi berkaitan kesihatan mental harus diberi pertimbangan, pengistirafan, perhatian dan tumpuan keperluan kewangan yang khas bagi menjamin keberkesanannya. Sifat dasar awal bagi dasar kesihatan mental negara. Terdapat 5 sifat utama yang harus ada dalam sesuatu dasar, iaitu tuntutan dasar, kenyataan dasar, keputusan dasar, keluaran dasar dan hasilan dasar. Pertama sekali ialah tuntutan dasar, iaitu permintaan daripada masyarakat atau kumpulan kepada kerajaan bagi masalah isu yang timbul. Statistik menunjukkan masalah mental semakin meningkat dan membimbangkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Menurut Tinjauan Kebangsaan, Kesihatan dan Mobiliti Nasional oleh KKM menunjukkan terdapat peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan warga emas, golongan dewasa dan golongan remaja. Seterusnya, kenyataan dasar. Tahap kesedaran kesihatan mental telah semakin meningkat dan telah menjadi keutamaan pelbagai kementerian. Pada tahun 2019, Kementerian Kesihatan pada ketika itu berikrar bahawa isu kesihatan mental akan menjadi antara fokus utama beliau apabila dilantik menyandang portfolio kesihatan. Manakala pada tahun 2021, Menteri Kesihatan pada ketika itu menyatakan idea dan objektif untuk membangunkan perkhidmatan kesihatan ke tahap yang lebih baik dan mencadangkan penubuhan pusat kecemerlangan kesihatan mental di seluruh negara, dan beliau juga turut melancarkan pelan strategi kesihatan mental bagi penggal 2020 sehingga 2025. Seterusnya, keputusan dasar bagi membolehkan Malaysia mencapai semua aspirasi untuk membangunkan sebuah negara yang sihat melalui satu sistem kesihatan yang adil, mampu dibayai, cekap dan sesuai dari segi teknologi. Dasar Kesihatan Mental Negara telah diterbitkan secara rasmi pada 14 Mei 2012 yang secara umum yang mengandungi 9 dasar-dasar asas. Pertama, kemudahan diperolehi dan saksama. Kedua, kelengkapan komprehensif. Ketiga, kesinambungan dan integrasi. Keempat, kerjasama pelbagai sektor. Kelima, penglibatan masyarakat. Keenam, sumber manusia dan latihan. Tujuh, piawaian dan pemantauan. Kelapan, penyelidikan. Dan kesembilan, perundangan. Setelah itu, pertimbangan, pengiktirafan, perhatian dan keperluan kewangan telah diberikan kepada perkhidmatan dan program-program berkaitan kesihatan mental. Ini dapat dilihat melalui pemberian pertukaran yang amat besar berbanding tahun-tahun sebelumnya dari segi perbekalan bajet dan pembiayaan dana tahunan bagi perkhidmatan kesihatan mental di Malaysia. Seterusnya, keluaran dasar, sokongan, bantuan penilaian kesihatan mental telah ditawarkan di pelbagai fasiliti dan saluran seperti klinik-klinik kesihatan, hospital kerajaan atau swasta, pihak-pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO dan penubuhan pusat kesihatan mental community di seluruh negara seperti Pusat Kesihatan Mental Masyarakat Mentari, Perkhidmatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Kementerian Kesihatan Malaysia, pelaksanaan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia pada setiap 10 Oktober, mewujudkan saluran talian sokongan psikososial dengan kerjasama di antara KKM, Jabatan Kerajaan, para sukarelawan dan NGO-NGO di seluruh negara seperti Mercy Malaysia, Befrienders, Talian Rahmah, Malaysian Mental Health Association, MMHA dan banyak lagi. Dan yang terakhir, hasilan dasar. Kesan daripada pelaksanaan dasar ini ialah ia telah sedikit sebanyak dapat meningkatkan kesedaran terhadap isu masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, isu kesihatan mental masih lagi dilihat memerlukan perhatian daripada pihak kerajaan dan juga masyarakat dalam konteks kesedaran terhadap isu ini. Dasar Kesihatan Mental Negara bertujuan untuk membina dan merangka satu strategi asas yang menjadi panduan dan hala tuju dalam memperbaiki tahap kesihatan mental dan kerjasama rakyat Malaysia. Pengumbalan Dasar Kesihatan Mental Negara pada amnya digerakkan oleh Aktor Dasar iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Warga Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM merupakan aktor pelengkap menjalankan tugas mereka berdasarkan garis panduan yang telah digubal di dalam Dasar Kesihatan Mental Negara. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memainkan peranan penting mereka dengan menjalinkan kerjasama dengan pelbagai sektor media dan pelbagai aktiviti berkaitan dengan kesihatan mental.
Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia bertindak sebagai perancang dan pembangunan sumber manusia dengan membekalkan tenaga kerja kesihatan intelek yang berprofesional dan terlatih bagi memastikan keberkesanan yang meningkat. Pihak swasta yang menjadi merupakan salah satu aktor tidak rasmi amat penting menjayakan dasar ini. Mereka menjalinkan kerjasama dengan pelbagai sektor melalui pembangunan sumber manusia untuk mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Kerjasama antara Kementerian Kesihatan dengan pihak swasta serta badan profesional dan badan sukarela bagi melatih keperluan terpakar ini adalah penting dan memenuhi keperluan sumber manusia. Secara keseluruhannya, pembentukan dasar kesihatan mental negara merupakan suatu asas pembentukan strategi di samping menjadi hala tuju dalam merancang dan melaksanakan program kesihatan agar kesihatan mental dapat diperbaiki dan menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Malaysia. Pembentukan dasar kesihatan mental negara akan melahirkan masyarakat yang sihat dan seimbang ke arah mencapai matlamat negara. Justru itu, pelaksanaan dasar yang berkesan akan menjamin kepada pertumbuhan ekonomi. Luang rawatan, diskriminasi peruntukan, kan dan stigma. Ayo bantu semua menikmati kesihatan mental bersama. Usah biarkan ketidaksamaan berterusan menjejaskan. Peluang masa depan belajar menyerah